Siasatan berhubung dakwaan salah laku melibatkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Sabah masih giat dijalankan secara profesional dan menyeluruh. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata kertas siasatan telah dibuka sejak tahun lalu dan akan diteruskan. Video yang keluar dalam portal Malaysia Kini itu adalah tidak boleh diterima pakai kerana telah berlaku editing. Ini telah disahkan oleh Jabatan Forensik SPRM yang telah disahkan oleh Jabatan Standard Malaysia mengiktiraf bahawa lab SPRM ni adalah merupakan lab forensik kami ni adalah diiktiraf oleh Jabatan Standard Malaysia. Jadi kredibiliti kami ada di sana. Tan Sri Azam berkata demikian kepada RTM selepas temu bual eksklusif di Konti Sabah FM. SPRM kini sedang menjalankan analisis ke atas 10 video baharu yang diterima baru-baru ini bagi menentukan kesahihan kandungan serta memastikan tiada sebarang pengubahsuaian berlaku. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Azam turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sabah atas kerjasama penuh yang diberikan sepanjang siasatan dijalankan. Beliau turut menghargai peranan pengamal media di Sabah dalam menyampaikan maklumat secara telus dan tepat kepada masyarakat. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah menahan 61 warga asing dalam serbuan di 5 kawasan penempatan di Semporna. Pengarahnya Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusof berkata mereka terdiri 32 lelaki, 10 perempuan dan selebihnya kanak-kanak warga Filipina, Indonesia, Pakistan dan China. Menurut Datuk Sharifah, kesemua tahanan disyaki melakukan kesalahan mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 serta Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Pejabat Imigresen Tawau. Menurutnya, semua tahanan telah dihantar ke Depot Imigresen Tawau untuk siasatan lanjut. Operasi selama 2 hari ini dijayakan pegawai dan anggota dari Semporna, Tawau, Lahadatu, Sandakan dan Kota Kinabalu. Sambungan itu, Datuk Sharifah menegaskan mana-mana pihak yang menggaji dan melindungi parti akan dikenakan tindakan mengikut Akta Imigresen 1959-63, Akta Pasport 1966, Peraturan Imigresen 1963 dan Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 (ATIPSOM). Majlis Hari Raya Aidilfitri Anjuran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah memeriahkan lagi istiadat perasmian penggal kelima persidangan DUN Sabah ke-16 malam. Ia mencerminkan semangat perpaduan dan penyatuan antara pemimpin yang mewakili pelbagai parti politik. Perpaduan jelas terpancar apabila semua adun tanpa mengira latar belakang parti dan ideologi politik hadir dan beramah mesra meraihkan Aidilfitri dalam majlis penuh harmoni. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri, Tun Musa Aman, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan barisan kepimpinan negeri. Majlis turut dihadiri para pemimpin masyarakat, pegawai kerajaan, kaki tangan awam dan rakyat biasa yang berkumpul sebagai satu keluarga besar Sabah. Yang saya rasa cukup baik, di mana kita melihat kebersamaan, persepahaman dan juga hubungannya akrab di antara adun-adun, pegawai kerajaan, tidak kira pahaman politik lah. Ini menandakan bahawa kita terus memacu kepada perpaduan, kita terus mengakalkan keharmonian kita di negeri Sabah. Walaupun berbeza parti politik, namun saya melihat tadi kehadiran seluruh ahli-ahli yang berhormat untuk bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama menandakan bahawa kita terus mengakalkan keharmonian kita. Kita dapat melihat walaupun perbezaan aliran politik, tetapi kita ketepikan itu demi sama-sama meraihkan Aidilfitri, Aidilfitri, dan saya rasa ini sangat baiklah. Dan ini juga menunjukkan
negeri Sabah ini memang unik. Kita masih boleh duduk semeja ya untuk merayakan Aidilfitri. Semua wakil rakyat tidak kira apa aliran parti mereka bersatu dalam satu majlis yang mana kita boleh bersilaturahmi, kita boleh bertukar fikiran dan kita boleh menjalin persahabatan antara kita sesama ahli Dewan Undangan Negeri di samping dengan pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan. Alhamdulillah, kita harap dia berkekalan, jangan ada yang sehingga terbawa menjadi terlampau ekstrim apa semua itu. Kita ikut cara kita lah, sederhana, toleransi. Memang sudah ada wujud di kalangan masyarakat kita, so kita kekalkan, kita teruskan, dan insya Allah kita akan terus hidup dalam aman dan harmoni. Inilah wajah sebenar Sabah, negeri yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan etnik, namun hidup dalam suasana aman, damai dan penuh toleransi. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperkenalkan program libat urus Sistem Maklumat Geospesial Terain dan Cerun Negara NASIS. Sistem NASIS yang dibangunkan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia itu akan membantu proses pengurusan maklumat tanah runtuh dan cerun. Kita juga bekerjasama dengan Dadma membangunkan sistem amaran awal tanah runtuh lah, dan ini sedang dalam pelaksanaan lah. Dan di kawasan Sandakan ini juga kita ada satu projek yang sedang berjalan sekarang, dan kita memetakan kawasan Sisili ini supaya kita boleh kenal pasti kawasan-kawasan yang mempunyai berisiko untuk berlakunya bencana tanah runtuh inilah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas program penutupan NASIS di Sandakan. Sementara itu, agensi terlibat menyepatkan sistem NASIS ini membantu mendepani bencana dalam negara, khususnya negeri Sabah. Bila kita sudah tahu lokasi pembangunan tersebut, kita akan minta komen daripada JMG lah untuk memberi maklumat sama ada kawasan tersebut berisiko bencana ataupun sebaliknya. Apa yang kita boleh guna pakai selepas ini di peringkat pengurusan bencana negeri Sabah ini sebenarnya dalam proses untuk membangunkan command center, dan juga kita akan minta nanti kita akan bekerjasama dengan pihak JMG ini untuk memasukkan sistem tersebut di dalam command center itu untuk membolehkan kami peringkat JPBN dan juga Pusat Kawalan Operasi Negeri Sabah ini akan dapat memantau bersama-sama dengan pihak JMG nanti. 34 peserta daripada 17 agensi terlibat dalam program libat urus berkenaan. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tenom akan menjadikan pendigitalan pendidikan sebagai salah satu teras dalam pembangunan pendidikan agar seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Pegawainya Jamila Talib berkata, ini bagi memastikan kemenjadian modal insan seiring dengan perkembangan semasa meskipun berada di luar bandar. Beliau berucap dalam majlis penyampaian sumbangan skrin LED daripada Pengerusi Pertubuhan Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Hawa Malaysia, Datuk Rahmajan Sulaiman Han kepada SMK Kemabung. Terima kasihlah kepada Datuk Rahmajan kerana telah menyumbangkan LED kepada SMK Kemabung. Sebenarnya ini selari dengan kami punya dasar pendigitalan pendidikan. Ya, jadi secara tidak langsung kita akan memberikan kemudahan dalam PDPC sebenarnya, dan impak dia adalah kepada murid. Dengan adanya LED dan pada hari ini dapatlah mereka banyak kos juga boleh boleh dikecilkan jumlahnya sebab kita tidak perlu menggunakan bena, dan untuk pembelajaran pun lebih baik dan lebih teraturlah. Jadi dengan adanya LED screen ini, dia dapat merangsangkan dan menarik kita punya PDP. Jadi kita mengharapkanlah supaya semua pihak boleh bersama-sama dengan sekolah kan untuk lebih memberikan sumbangan-sumbangan seperti inilah. Baik, saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama-sama Stephanie di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Stephanie.